Salam sejahtera dan salam UiTM kepada pensyarah kami iaitu Encik Wan Arifin Wan Yon. Kami dari kumpulan 2 BA 2705A ingin membentangkan kajian kami iaitu kempen kesedaran kesihatan mental di kalangan pelajar universiti. Nama saya Joseph Moya Anak Jortin. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Konsep kerja sukarela merupakan satu tindakan altruistik yang mengutamakan kebahagiaan, kebajikan dan kesejahteraan orang lain. Dalam konteks akademik, kerja sukarela ini dilihat sebagai kepribadian seseorang yang bertindak secara sukarela demi kebaikan masyarakat. Dari perspektif peradaban pula, kerja sukarela berperanan sebagai rujukan kepada pembentukan masyarakat yang bestari dan juga berdaya tahan. Peradaban yang maju ini bukan hanya bergantung kepada kemajuan teknologi dan ekonomi, tetapi juga bergantung kepada tahan kesedaran sosial seseorang. Kepentingan kerja sukarela dalam konteks masyarakat Malaysia. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan mental dan mengurangkan stigma. Penglibatan dalam aktiviti sukarela seperti kempen kesedaran mampu meningkatkan pengetahuan tentang isu kesihatan mental dan mengurangkan stigma dalam kalangan masyarakat. Melalui interaksi sosial yang positif, emosi yang positif akan meningkat. Yang kedua, memupuk nilai empati dan tanggungjawab sosial. Kerja sukarela ini bertindak sebagai medium untuk menyemai nilai keprihatinan dan tanggungjawab sosial yang mendalam sebagai keperluan untuk membina masyarakat. Nilai ini penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan inklusif. Yang terakhir, mengukuhkan pembangunan modal insan. Sukarelawan menyumbang kepada pembangunan modal insan melalui pembentukan sasya, nilai etika dan jati diri yang kukuh. Penglibatan dalam aktiviti membangunkan kemahiran insannya seperti kepimpinan dan kerja berpasukan. Objektif kajian kumpulan kami adalah untuk mengkaji kesedaran kesihatan mental di kalangan pelajar universiti dan juga untuk mencadangkan kempen kesedaran kesihatan mental di kalangan pelajar universiti. Saya Ellie Sherlyn Anak Marsen dan saya akan menerangkan bahagian latar belakang, matlamat dan aktiviti utama bagi kempen kesedaran kesihatan mental dalam kalangan pelajar universiti. Pertama sekali, kempen ini dicadangkan sebagai respon terhadap peningkatan isu kesihatan mental seperti tekanan emosi, kebimbangan dan kemurangan dalam kalangan mahasiswa. Berdasarkan kajian, yang dirujuk, isu ini semakin membimbangkan bukan kerana memberi kesan kepada kesejahteraan diri pelajar, malah turut mempengaruhi prestasi akademik serta hubungan sosial mereka di universiti. Selain itu, dalam konteks pendidikan tinggi, isu kesihatan mental tidak sepatutnya dilihat sebagai masalah individu serta-merta. Sebaliknya, ia memerlukan sokongan daripada persekitaran universiti dan komuniti kampus. Walau bagaimanapun, masih terdapat stigma dan persepsi negatif terhadap individu yang mendapatkan bantuan berkaitan kesihatan mental. Oleh sebab itu, kempen ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman pelajar terhadap kepentingan menjaga kesihatan mental serta memupuk nilai empati dan tanggungjawab sosial dalam kalangan mahasiswa. Seterusnya, bagi memastikan objektif kempen dapat dicapai, beberapa aktiviti utama dicadangkan. Aktiviti pertama ialah ceramah kesedaran yang dikendalikan oleh kaunselor atau pakar kesihatan mental, dan aktiviti ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan membuka ruang perbincangan yang lebih terbuka. Selain itu, bengkel pengurusan stres, latihan pernafasan dan teknik kesejahteraan diri turut dijalankan untuk membantu pelajar mengurus emosi dan tekanan harian dengan lebih berkesan. Kempen ini juga mencadangkan program mentor sebaya atau peer support di mana pelajar yang dilatih boleh menjadi individu rujukan awal kepada rakan-rakan yang memerlukan sokongan emosi. Di samping itu, aktiviti edaran risalah
dan kempen media sosial boleh digunakan untuk menyebarkan maklumat secara lebih meluas kepada seluruh komuniti kampus. Secara keseluruhannya, kempen ini diharapkan dapat meningkatkan kesedaran, mengurangkan stigma terhadap kesihatan mental dan mewujudkan persekitaran universiti yang lebih sihat dan positif. Sekian, terima kasih. Hello, nama saya Naomi Imahana Henry dan saya akan membentangkan impak terhadap komuniti bagi kempen Mindbridge Volunteerism. Kempen ini memberi impak positif kepada komuniti kampus dengan meningkatkan kesedaran pelajar tentang kesihatan mental. Pelajar didedahkan dengan isu seperti stres, kebimbangan dan depresi serta cara mendapatkan bantuan, sekaligus membantu mengurangkan stigma. Selain itu, aktiviti seperti mentor sebaya dan bengkel interaktif menggalakkan komunikasi terbuka serta membina sokongan antara pelajar. Kempen ini juga membantu meningkatkan kemahiran empati, komunikasi dan kepimpinan dalam kalangan sukarelawan. Seterusnya, saya akan membentangkan analisis nilai etika bagi kempen Mindbridge Volunteerism. Kempen ini menerapkan nilai seperti empati, tanggungjawab sosial, integriti dan hormat. Pelajar belajar memahami masalah rakan tanpa menghakimi serta memberi sokongan yang sesuai. Selain itu, sukarelawan memainkan peranan dalam membantu rakan sebaya dan meningkatkan kesedaran kesihatan mental. Nilai integriti melalui penjagaan kerahsiaan serta nilai hormat membantu mewujudkan suasana kampus yang lebih selamat, inklusif dan saling menyokong. Salam sejahtera, nama saya Elina Anahibo Untam dan saya akan membentangkan tajuk objektif dan kumpulan sasaran bagi tajuk untuk kumpulan saya. Projek Mindbridge Volunteerism ini adalah inisiatif kerja sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran kesihatan mental di kalangan pelajar universiti dan terdapat 3 objektif utama untuk projek ini. Yang pertama, kami ingin meningkatkan tahap kesedaran dan pengetahuan pelajar tentang isu kesihatan mental seperti tekanan, kebimbangan dan kemurungan serta kepentingan mendapatkan bantuan awal. Kedua, projek ini bertujuan untuk mengurangkan stigma dan prasangka negatif terhadap individu yang menghadapi masalah kesihatan mental. Kami akan memupuk sikap empati, penerimaan dan sokongan sesama pelajar. Yang ketiga, kami ingin mewujudkan rangkaian sokongan komuniti atau peer support di universiti supaya pelajar dapat menghadapi cabaran kesihatan mental secara lebih terbuka dan juga berkesan. Bagi kumpulan sasaran pula, kami memfokuskan kepada 2 peringkat. Yang pertama adalah pelajar universiti di Sarawak, terutamanya pelajar tahun 1 sehingga tahun yang ketiga daripada pelbagai fakulti. Mereka berumur antara 19 sehingga 25 tahun dan sering menghadapi tekanan akademik, masalah kewangan, kesan pasca pandemik serta cabaran menyesuaikan diri dengan persekitaran universiti. Manakala sasaran sekunder termasuklah pelajar senior dan juga sukarelawan aktif yang akan dilatih sebagai mentor sebaya. Kami juga menyasarkan ahli kelab, persatuan pelajar dan badan sukarela universiti yang boleh menjadi ejen penyebaran kempen kesedaran ini. Secara ringkasnya, projek ini bukan sahaja memberi manfaat kepada pelajar yang sedang bergelut dengan kesihatan mental, malah turut melibatkan pelajar lain untuk menjadi sebahagian daripada penyelesaian melalui kerja sukarela. Nama saya Dona Alo Anak Doring dan saya akan membentangkan bahagian 3.3 yaitu bentuk aktiviti bagi Project Mindbridge Volunteerism yang merangkumi 2 aktiviti utama yaitu 3.3.1 latihan mentor sebaya dan 3.3.2 bengkel gaya hidup sehat. Bagi bahagian 3.3.1 yaitu latihan mentor sebaya, program ini bertujuan untuk mewujudkan sistem sokongan awal dalam kalangan pelajar universiti. Melalui program ini, pelajar senior dan sukarelawan aktif akan dilatih sebagai mentor sebaya untuk membantu rakan-rakan yang menghadapi tekanan emosi. Mereka akan mempelajari kemahiran komunikasi, teknik mendengar secara aktif, serta cara mengenal pasti tanda awal seperti stres, kebimbangan, dan kemurungan. Dengan adanya mentor sebaya,
pelajar akan berasa lebih selesa untuk berkongsi masalah kerana kebanyakan pelajar lebih mudah bercakap dengan rakan sebaya berbanding mendapatkan bantuan formal. Secara tidak langsung, aktiviti ini juga dapat mengurangkan stigma terhadap isu kesihatan mental. Seterusnya, bagi bahagian 3.3.2, yaitu bengkel gaya hidup sehat, bengkel ini merupakan satu intervensi awal untuk meningkatkan kesejahteraan mental pelajar melalui amalan gaya hidup sehat. Bengkel ini memberi pendedahan tentang kepentingan gaya hidup seimbang dalam menjaga kesihatan mental. Antara aktiviti yang dijalankan ialah teknik pengurusan stres, latihan pernafasan, amalan relaksasi, serta kepentingan tidur yang mencukupi dan pemakanan seimbang. Selain itu, terdapat juga aktiviti interaktif seperti senaman ringan, sesi refleksi diri, dan perkongsian pengalaman. Melalui bengkel ini, pelajar bukan sahaja memperoleh pengetahuan, tetapi juga kemahiran praktikal yang boleh diamalkan dalam kehidupan seharian. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Ruzana Zeta. Hari ini saya akan membentangkan unjuran impak projek Mindbridge Valorism menerusi 4 kuadran utama. Yang pertama, perspektif individu. Projek ini meningkatkan kesedaran kendiri dan keberanian pelajar untuk mendapatkan bantuan profesional tanpa stigma seperti kajian Maisarah Ghazali 2024. Yang kedua, sokongan sosial melalui mentor sebaya. Kita membina rangkaian sokongan emosi bagi mengurangkan rasa terasi. Selaras dengan dapatan Su et al. 2024. Yang ketiga, akademik dan gaya hidup. Bengkel gaya hidup sehat membantu mengurus rutin dengan seimbang di mana kestabilan emosi ini terbukti meningkatkan prestasi dan akademik pelajar menerusi kajian Samsudin dan Tan 2023. Yang terakhir, daya community. Projek ini mentransformasikan kampus menjadi sebuah ekosistem yang empati dan juga inklusif demi pembinaan masyarakat madani. Ini dapat menerusi kajian Asala dan Syekh Fazila. Kesimpulannya, Mindbridge adalah pelaburan sosial yang holistik untuk melahirkan mahasiswa yang cemerlang akademik dan sihat emosi. Saya Dayanku Siti Nur Syahidah akan membentangkan metodologi kajian kami. Seterusnya ialah metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami pengalaman dan pandangan pelajar universiti berkaitan isu kesihatan mental. Bagi pengumpulan data, kami menggunakan temu bual separa berstruktur, pemerhatian terhadap aktiviti kempen serta analisis dokumen seperti bahan promosi dan laporan program. Data yang diperoleh kemudiannya dianalisis menggunakan analisis tematik bagi mengenal pasti tema utama seperti tahap kesedaran, stigma terhadap kesihatan mental, sokongan sosial dan keberkesanan kempen Mindbridge Volunteerism. Sebagai kesimpulan, kempen Mindbridge Volunteerism penting dalam meningkatkan kesedaran kesihatan mental dalam kalangan pelajar universiti. Melalui aktiviti seperti ceramah, bengkel dan sokongan rakan sebaya, kempen ini dapat membantu mengurangkan stigma seperti mewujudkan komuniti kampus yang lebih prihatin. Selain itu, kempen ini juga menerapkan nilai etika seperti empati, tanggungjawab sosial dan keprihatinan untuk membentuk masyarakat yang lebih harmoni. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.